Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kamu teruskan, saya mohon tolong tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma dan Anda dapat membantu saya untuk mengembangkan channel saya ini. Oke, ramai orang kecam channel ini, channel yang membosankan kata mereka, tapi tak apalah. Saya terima dengan hati yang terbuka dan saya ingin membantu untuk menyampaikan info-info terkini bagi Anda semua. Dan yang lebih penting lagi, info-info yang saya sampaikan adalah info-info yang panas dan terkini bagi Anda semua. Petang ini ada satu sumber mengatakan bahwa Ismail Sabri Yaakob dan Hishamuddin Hussein mungkin tidak akan dimasukkan dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wow, ini memang kejutan luar biasa. Bayangkan Hishamuddin Hussein yang tak pernah tersisih daripada kabinet sebelum ini tiba-tiba tidak disenaraikan pula. Yang paling utama lagi, Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri Malaysia, pula juga dikatakan tidak disenaraikan dalam kabinet Anwar Ibrahim. Apa sebabnya? Nanti kita akan ulas. Ikuti terus dulu pembacaan ini, barulah kita sama-sama ulas. Dan mohon kiranya juga kamu tinggalkan komen Anda sekiranya Anda juga bersetuju Hishamuddin Hussein dan Ismail Sabri Yaakob tidak dimasukkan di dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kamu setuju, tolong tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe juga. Baik, pertama, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein mungkin tidak terpilih untuk menyertai jemaah menteri, kata sumber. Menurut sumber tersebut, jika mereka terpilih, ia akan menjadi kejutan yang paling hebat. Walaupun Ismail Sabri dan Hishamuddin masing-masing menjadi menteri sejak 2008 dan 1998, lebih berpengalaman dalam kerajaan berbanding kebanyakan ahli Parlimen Barisan Nasional. Menurut laporan FMT, kedua-dua pemimpin UMNO itu telah dilaporkan secara meluas mengambil pendirian menentang kerjasama parti mereka dengan Pakatan Harapan PH. Jadi, jika mereka dilantik menganggotai jemaah menteri, ia satu kejutan besar, kata sumber yang enggan dinamakan itu. Saudara-saudara, di dalam kemelut politik selama seminggu bersama kita di Malaysia, memang kita tahu ada beberapa pemimpin daripada Barisan Nasional yang telah menghantar surat akuan bersumpah menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. 10 orang daripada mereka dikaitkan dengan Hishamuddin Hussein dan juga Ismail Sabri Yaakob. Oleh sebab itu, adakah itu akan menjadi punca kuasa untuk mereka tidak dimasukkan di dalam kabinet? Bukan Anwar yang pilih sebenarnya, tetapi yang akan memilih yang dimasukkan, dicalonkan di dalam kabinet tersebut sebenarnya adalah hak mutlak Presiden UMNO dan juga pengerusi Barisan Nasional, yaitu Zahid Hamidi. Selain daripada itu, juga dikaitkan dua nama ini, yaitu Hishamuddin Hussein dan Ismail Sabri Yaakob, juga adalah mungkin dikaitkan sebagai penentang kepada keputusan pengerusi Barisan Nasional juga Presiden UMNO, yaitu Zahid Hamidi. Adakah dengan itu ini akan membuatkan mereka benar-benar tersingkir dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ditambah pula kita ucapkan tahniah sabas kepada Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana telah pun memberitahu kabinet yang akan dibuat nanti itu adalah kabinet yang kecil dan terhad, tidak akan ramai dan lebih penting lagi dalam proses memotong gaji. Kecualilah seperti cadangan saya semalam kemarin, kalau mau buat kabinet besar, boleh tiru seperti yang dibuat di United Kingdom dan juga di India. Kerana di sana, dengan bilangan ahli parlimen yang ramai, mencecah 600 orang, tetapi ahli parlimennya juga ramai 97 orang, kalau tak silap di United Kingdom. Namun demikian, perlembagaan di United Kingdom membenarkan hanya sebilangan kecil dibayar gaji, manakala yang lain, menteri-menteri yang lain, tidak dibayar gaji sebagai menteri, tetapi dibayar gaji sebagai ahli parlimen.
Adakah Anda setuju seperti itu? Kalau Anda setuju, sila tinggalkan komen Anda. Kalau saya secara pribadi, saya bersetuju bahwa kalaupun perlu dibuat ahli parlimen ataupun kabinet yang besar sedikit, lebih daripada 25% daripada bilangan keseluruhan ahli parlimen Malaysia, tetapi saya mencadangkan supaya ahli parlimen yang menjadi menteri itu bukan semua dibayar gaji. Gaji-gaji ahli parlimen yang penting sahaja, menteri-menteri yang penting dan selalu bekerja saja yang perlu dibayar gaji penuh. Bagi mereka, menteri-menteri yang lain boleh dilantik sebagai menteri tetapi gajinya tidak perlu dibayar seperti di United Kingdom dan di India. Bukankah itu lebih baik daripada mempunyai menteri tapi tak bekerja tapi dibayar gaji? Itu hanya merugikan. Itu hanya merugikan dan membazir duit rakyat. Karena sebelum ini ada juga lah dilantik-lantikkan, tak perlu sebutlah. Tak perlu sebutlah. Ada juga yang jadi penasihat lah, duta lah dan sebagainya. Tapi kita tak tahu pun apa fungsi mereka. Nah, jadi mungkin kalau dilantik lagi penasihat-penasihat dan duta-duta seperti yang pernah dilantik sebelum ini, lantik sajalah tapi jangan dibagi gaji. Biar dilantik tapi tidak dibagi gaji. Itu cadangan saya. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, jadi jika mereka dilantik menjadi anggota, yaitu Hisamuddin Hussein dan juga Ismail Sabri Yaakob sebagai menteri, ya satu kejutan besar kata sumber ini. Saya yakin malah penyokong Anwar yang paling kuat akan merasakan pelantikan Hisamuddin dan Ismail Sabri Yaakob dalam jemaah menteri sesuatu yang membingungkan. Dalam kerajaan pimpinan Ismail Sabri, Perdana Menteri Hisamuddin sebagai Perdana Menteri, maafkan saya, Hisamuddin ialah Menteri Kanan bagi Keselamatan dan Pertahanan. Ketika berlakunya kebuntuan politik selepas PRU 15 yang lepas, Hisamuddin berkata beliau berpegang teguh pada pendiriannya menentang kerjasama dengan PH. Katanya pada 21 November beliau tidak akan mengubah pendiriannya dan sanggup dipecat daripada UMNO oleh pihak yang sebelum ini menganjurkan prinsip tolak Anwar, tolak DAP. Pada hari berikutnya, Ismail juga berkata beliau tidak akan bekerja sama dengan PH dalam apa jua keadaan. Berikutan pengumuman BN untuk membentuk blok pembangkang parlimen dan tidak menyokong mana-mana daripada dua gabungan yang bersaing untuk memerintah. Bagaimanapun, Barisan Nasional selepas itu bersetuju menyokong kerajaan perpaduan yang akan ditubuhkan oleh Anwar juga pengerusi PH yang dilantik menjadi Perdana Menteri pada Khamis. Timbul persoalan mengenai 10 ahli Parlimen Barisan Nasional yang pada mulanya menyokong usaha Perikatan Nasional membentuk kerajaan. Difahamkan bahawa 10 ahli parlimen itu mendakwa mereka telah diperdaya oleh seorang pemimpin kanan UMNO untuk menyokong PN. Persoalannya, siapa yang didakwa memperdaya 10 orang ahli parlimen ini? Orang ini pula dikatakan ialah pemimpin kanan UMNO. Ini makin menarik. Jadi, mereka 10 ahli parlimen masih dalam pertimbangan untuk disertakan dalam jemaah menteri. Tetapi pemimpin yang mengelirukan mereka harus bertanggung jawab, kata sumber itu. Anwar dijangka menamakan anggota jemaah menterinya dalam masa beberapa hari lagi dan dijangka pada hari Jumaat ini. Beliau mengetuai kerajaan perpaduan yang terdiri daripada PH, BN, GPS, GRS dengan sokongan ahli parlimen muda, warisan, PBM dan juga bebas. Sekian dulu untuk kali ini. Itulah dia berita yang paling buruk dan malang untuk Hisamuddin dan juga Ismail Sabri Yaakob. Sekiranya Anda juga bersetuju bahawa pandangan sumber ini, sumber kata Hisamuddin dan Ismail Sabri Yaakob tak masuk dalam parlimen. Kalau Anda setuju, tinggalkan komen Anda. Dan kalau Anda juga setuju dengan cadangan saya, supaya menteri-menteri yang dilantik nanti sebilangannya tidak perlu dibayar gaji, juga tinggalkan komen Anda. Sebab menteri-menteri ini, bagaimanapun dorang jadi menteri atau tidak jadi menteri, mereka memang ada gaji sebagai ahli parlimen. Dan gajinya pula sangat banyak. Saya sudah terangkan di dalam konten saya sebelum ini. Banyak keuntungannya.
Jadi, apa kata kita jadi ahli parlimen? Kita jumpa lagi Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.